Dan orang kata dulu asrama tu adalah asrama budak perempuan. Dan ada seorang budak perempuan ni telah mati sebab bunuh diri. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. Dan seperti biasa, Pika akan selalu menceritakan tentang kisah-kisah seram dan juga kisah misteri untuk korang semua. Dan untuk video kali ini, Pika akan menceritakan tentang kisah seram yang berlaku di asrama sekolah. Jadi tanpa kita buang masa, jom kita mulakan. Kisah hantu Makcik Karipap ni sebenarnya memang sangat-sangat popular. Dan kononnya benda ni berlaku sekitar tahun 1990-an. Pada satu hari, ada seorang budak ni di tengah study. Masa dia tengah duduk khusyuk study tu kan, sekali dia dapat dengar bunyi ketukan yang sangat kuat daripada tingkap depan dia tu. Lepas tu, dia dapat dengar orang tu cakap, "Dek, nak beli karipap tak?" Suara makcik tua. Dia pun tak toleh langsung sebab tengah study ni kan. Dia pun cakap, "Tak nak makcik, saya tak nak beli karipap sebab dah kenyang." Macam tu. Kemudian suara tu pun hilang. Lepas tu dia pun sambunglah study. Sekali dia pun teringat balik, aku dekat level 3. Macam mana makcik tu tadi boleh berada dekat luar tingkap? Dia terbang ke macam mana? Jadi benda ni lah yang telah pun menghantui banyak pelajar-pelajar di asrama. Sama ada benda tu sahih ke tak, pernah berlaku ke tak, kita tak tahu. Korang pernah kena tak? Macam kisah yang kedua ni pula memang agak menghantui ramai budak, termasuk Pika dulu. Okey, di mana kalau bila waktu malam, bila kita sembang dengan kawan-kawan kan, kita kalau boleh tak nak jadi orang yang terakhir tertidur. Sebab apa? Sebab bila setiap kali kalau kita nak tidur dengan kawan ramai-ramai kan, kita akan tengok dekat atas almari. Kalau Pika dululah, kita akan tengok dekat atas almari, lepas tu tengok dekat kawan. Dia orang semua dah tidur ke? Sebab takut. Nanti kan tiba-tiba dapat dengar bunyi suara nenek tu tanya dekat kita, tak tidur lagi ke? Macam tu. Dan kononnya kisah ni sebenarnya berlaku dekat seorang pelajar ni, di mana masa tu dia tengah tidur ramai-ramai dengan kawan dia. Dan lepas tu kawan dia semua dah tertidur. Dia seorang je, macam susahnya aku nak tidur malam ni kan. Sekali dia dapat nampak kelibat seorang nenek tua dekat atas almari tau. Dia pun tutuplah muka dia dengan selimut. Dia macam intai gitu je lah kan. Sekali nenek tu pun nyanyi. 1 dah tidur, 2 dah tidur, 3 dah tidur, 4 pura-pura tidur. Sambil dia pun ketawa. Jadi budak ni pun tahulah nenek tu sebenarnya tengah mengusik dia sebab dialah budak yang pura-pura tidur tu. Jadi bila masa tu, bila Pika sendiri pun dengar cerita ni kan, that's why setiap kali kalau bila kita orang tidur ramai-ramai, Pika kalau boleh tak nak sangat tengok dekat atas almari ataupun tak nak jadi orang yang terakhir terlelap. Sebab apa? Sebab takut Kang nanti tiba-tiba nenek tu pula menyanyi dekat aku. Macam tu. Macam kisah yang ketiga ni pula, dia ada 2 versi. Okey, Pika akan ceritakan versi yang pertama dulu. Kononnya, satu malam ni ada seorang budak ni dia masuk dalam toilet. Lepas tu dia pun gosoklah gigi dia kan depan cermin. Kan kalau dekat asrama ke, dia kan dia punya cermin tu kan banyak gitu kan. Sekali dia tak perasan ada seorang kawan dia dekat sebelah ni datang. Gosok gigi jugalah. Cuma kawan dia tu, dia macam tenung je dekat cermin sambil gosok gigi macam tu. Dia pun macam pelik lah, asal pula kawan aku ni gosok gigi macam tu kan. Lepas tu dia buat tak kisahlah, tak adalah rasa seram ke apa. Sekali, masa dia tengah duduk kemas-kemas kan, dia punya sabun terjatuh. Dia pun nak kutip lah dia punya sabun tu kan. Masa dia tunduk, sekali dia tengok kaki kawan dia tu terapung tau. Kawan dekat sebelah dia tu. Dia pun terus dengan muka pucat kan. Dia pun ambil barang dia. Dia pun cakap, tak apalah, aku dah siap dah. Macam tu. Lepas tu kawan dia yang tengah gosok gigi macam tu, kawan dia cakap apa tau? "Dah siap ke? Dah tahu?"
Okey, itu versi yang pertama, berlaku dekat toilet. Macam versi yang kedua pula, berlaku dekat bilik study. Kononnya pada malam tu, budak ni ramai-ramai turun dekat bilik study tau. Adalah seorang budak ni, kononnya top student lah kan. Study sampai lewat malam. Yang kawan lain semua dah balik dah. Dia seorang je duduk situ. Dan masa dia tengah study tu, sekali dia dapat perasan yang kawan dia dekat sebelah ni datang tau. Macam nak join dia study macam tu lah. So dia macam tak tengok lah. Siapa orang ni, dia tak tengok, dia tak kisah. Dia fokus dekat buku dia je. Lepas tu kan, sekali duduk study tu, dia punya pen pula jatuh. Yang kisah dekat toilet tadi, sabun jatuh. Yang ni pen jatuh. Dia pun nak kutip pen tu kan. Dan masa tu, dia tengok yang kawan dia tak ada kaki. Kisah dia lebih kurang sama je. Kemudian dia pun ambil pen tu, dia pun terus tutup buku. Muka pucat ni, tutup buku, simpan semua kan. Lepas tu kawan dia kat sebelah pun tanya, nak pergi mana? Dia pun kata, dah siap dah study. Baru teringat ada benda dia nak buat dekat bilik. Macam tu. Lepas tu kawan dia pun cakap, dah ingat ke? Dah tahu. jadi versi mana yang korang selalu dengar? Versi dekat toilet ke ataupun versi dekat bilik study? Mungkin korang boleh kongsi dekat bawah. Okay? Dan jangan lupa juga untuk tekan butang like, comment and share. Dan juga tekan butang subscribe dekat bawah tu. Dan follow Pika. Okay? Kisah yang keempat ni pula kononnya berlaku dekat satu asrama budak lelaki. Okey, kononnya pada hari tu merupakan hari terakhir persekolahan. Jadi ramailah, biasalah budak-budak lelaki kan, dia orang agak nakal sikit. Dan masa tu hari Jumaat tau. Sekali ada seorang budak lelaki ni, dia tak nak pergi solat Jumaat. Dia tak nak join kawan-kawan dia yang lain. Jadi disebabkan dia takutnya warden tu akan datang check dia dekat bilik. So apa yang dia buat ialah dia sembunyikan diri dia dalam satu loker. Kemudian dia ni penat sangat sampaikan tertidur. Lepas tu dia pun cubalah ketuk pintu loker kan. Weh, tolong sebab dia terkunci daripada dalam. Dan kemudian barulah dia perasan yang semua orang tu dah balik tau. Rupanya dia seorang je ada dekat dalam loker tu. Dan orang kata yang dia ni ditemui mati di dalam loker tu sebab dah berapa hari tak balik, mak ayah cari semua. Dan benda ni lah kononnya menghantui banyak sangat budak-budak lelaki dekat sekolah ataupun dekat asrama. Yang mana mereka kata kadang-kadang setiap malam Jumaat diorang akan dapat dengar bunyi ketukan dan juga suara meminta tolong yang datang daripada loker, daripada dalam loker. Kononnya berlaku dekat tempat lain, tapi turut menghantui sekolah-sekolah lain juga, especially asrama budak lelaki. Macam kisah yang kelima ni, ada satu malam ni, semua budak pergi study dekat bilik study bawah tu lah kan. Lepas tu salah seorang daripada diorang ni baru teringat yang dia tertinggal something dekat atas. Jadi dia pun naiklah tangga kan. Dan dia pun buka lah pintu almari dia tu untuk ambil something. Dan masa tu dia tengah tengok handphone tau. Ada yang kata dia tengok handphone, ada yang kata dia tengah baca buku ataupun novel macam tu. Jadi dia buka almari, dia tak tengok lah dalam almari tu. Dia pun cari macam ni tau. Lepas tu dia pun macam, asal ni? Kali bila dia pun toleh tengok dalam almari tu, alangkah terkejutnya dia sebab dekat dalam almari tu ada satu kepala dengan rambut yang sangat panjang dan lidah pula terjelir keluar panjang sampai ke bawah. Dan orang kata dulu asrama tu adalah asrama budak perempuan dan ada seorang budak perempuan ni telah mati sebab bunuh diri. Sebab mungkin kecewa dia punya result exam tak cantik ke macam mana. Jadi dia pun bunuh diri. Sebab itulah hantu tu duduk dalam almari dengan lidah terjelir keluar. Sebab dia menggantungkan diri kan. Dan kisah ni juga memang turut menghantui Pika. Sebab every time kalau Pika buka pintu almari kan, Pika akan tengok. Sebab takut kalau kita cari macam ni kan, sekali terasa seperti rambut panjang macam tu kan. Korang pernah kena tak? Untuk kisah yang terakhir yang Pika akan ceritakan ni adalah satu benda yang berlaku dekat saudara Pika sendiri tau. Yang mana dia ceritakan pada malam tu ada 4 daripada kawan dia dekat asrama ni yang kata, weh, rasa macam nak try main Spirit of the Coin. Ramailah kawan-kawan yang lain ni cakap jangan sebab benda tu seolah-olah memanggil makhluk tu. Faham tak?
Jadi yang 4 orang yang nak main Spirit of the Coin ni pun cakap, tak apalah, kita try je main. Mana tahu benda tu sebenarnya tipu je. Kan? So diorang pun main lah. Yang lain-lain ni tengoklah dekat tepi kan. Ali, tangan diorang ni bergerak dengan sendiri. Dan diorang tahu rupa-rupanya benda tu seolah-olah datang tau. Maksudnya benda tu memang wujud. Sebab kau panggil kan benda tu. Jadi dia pun datang lah. Kemudian diorang pun suruhlah benda tu untuk balik. Tapi tangan diorang ni terus pergi dekat no tau. Dia kan ada yes and no kan. Pergi dekat no. Maksudnya dia tak nak balik. Dan masa itulah sekali diorang dapat dengar dekat pintu asrama diorang ni bunyi yang sangat-sangat kuat tau. Macam ketukan yang sangat kuat dengan bunyi benda marah, macam mendengus. Kemudian diorang dapat dengar juga bunyi cakaran daripada atas sampai bawah. Diorang memang seriously sangat takut lah masa tu sebab diorang tahu tu mungkin bunyi benda tu yang nak marah sebab diorang kan suruh benda tu balik kan. Kemudian salah seorang daripada diorang ni yang sememangnya agak berani, dia kata, weh, jom kita ambil kapak. Sebab dia kata kita boleh tetak benda tu. Kau buka pintu, aku terus hayun kapak ni dekat kepala benda tu. So yang lain pun cakap, weh, beraninya kau. Nanti kan benda tu masuk apa semua kan. Dia kata tak. Aku nak juga buat macam ni. Dan untuk pengetahuan korang, benda ni berlaku sekitar tahun 1970-an tau. Masa tu mungkin kapak boleh masuk lagi dalam asrama kot. Kemudian, kawan dia pun ready lah kan nak buka pintu tu. Dia kata, okey, aku bilang 1, 2, 3 baru kau buka tau. Sebab masa tu bunyi dekat luar tu memang still ada lagi bunyi cakaran semua tu kan. Dan sekali bunyi tu tak ada, hilang. Lepas tu diorang pun macam, benda tu dah pergi kot. Kemudian diorang dapat dengar bunyi ketukan. Ketuk-ketuk macam tu kan. Dia kata, kenapa tadi bunyi cakaran, sekarang bunyi ketukan biasa pula. So dia kata, mungkin benda tu datang balik. Jadi diorang pun buka pintu. Lepas kiraan 1, 2, 3, diorang buka pintu. Dan yang perempuan ni pun dia hayun kapak tu kan. Tapi alangkah terkejutnya dia bila dia hayun, nasib baik dia sempat stop. Sebab kapak tu betul-betul berada dekat atas kepala warden tau. Nasib baiklah dia sempat stop tau. Kalau tak, warden tu memang matilah dekat situ. Dan warden tu muka dia pucat dan marahlah dekat budak-budak ni. Korang buat apa tengah-tengah malam ni semua kan. Diorang pun semua cakap dekat warden, sorry lah diorang main Spirit of the Coin, benda tu datang, usik semua kan. Dan bila diorang tengok dekat pintu luar asrama diorang tu, penuh dengan kesan cakaran tau, yang sangat-sangat besar dan banyak. So, antara semua kisah-kisah yang Pika ceritakan tu, yang mana pernah menghantui korang walaupun sekali je dalam seumur hidup, ataupun mungkin korang pernah dengar, korang boleh kongsikan dekat Pika dekat bawah. Jangan lupa untuk tekan butang like, comment and share. Dan jangan lupa juga untuk follow Pika. Dan jangan lupa juga, banyak jangan lupa kan, untuk tekan butang subscribe. So itu sahaja video Pika untuk kali ini. Hopefully korang suka dengan video kali ini. Dan terima kasih sebab anda sudi tonton. And see you soon. Bye.